Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada lecturer saya, Puan Siti Zahara binti Stafa dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nurfatihah binti Abdullah. Nombor kad mencik saya 01 DEM 19F1048. Pada hari ini, saya akan membentangkan peradaban yang berlaku ketika penjajahan British di Tanah Melayu. Sebagai rakyat Malaysia, kita pasti tahu bahawa negara kita Malaysia pernah dijajahi oleh kuasa asing. Negara kita berada di bawah naungan para penjajah selama hampir 446 tahun. Ia bermula dengan kejatuhan Kerajaan Melayu kepada kekuasaan Portugis. Selain Portugis, negara Malaysia, iaitu Tanah Melayu terdahulu, pernah dijajahi oleh Belanda, British dan Jepun. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang kesan penjajahan British terhadap Tanah Melayu. Pada awalnya, tujuan kedatangan kuasa-kuasa asing ini adalah untuk menjalankan urusan perdagangan yang berlangsung di Tanah Melayu. Atas beberapa kesilapan, kelemahan dan masalah yang berlaku di Tanah Melayu, dia menyebabkan kuasa-kuasa asing ini berpeluang untuk mengambil kesempatan terhadap Tanah Melayu dan menjajah Tanah Melayu. Akibat peristiwa penjajahan yang berlaku, kita dapat melihat kesannya terhadap sistem politik, sistem ekonomi dan sosial. Antara impak yang paling besar dan yang dapat kita saksikan adalah negara kita mempunyai berbilang kaum yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Jadi, saya akan terangkan beberapa kesan yang ditinggalkan oleh pihak British ataupun penjajah British terhadap Tanah Melayu sehingga kekal ke hari ini. Pada slide kali ini, saya akan membincangkan kesan penjajahan British terhadap Tanah Melayu dari segi politik. Yang pertama, perubahan struktur politik dari sistem feudalism kepada sistem demokrasi. Apa itu sistem feudalism? Sistem feudalism adalah raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak, manakala sistem demokrasi adalah satu bentuk kerajaan dengan kuasa mengubah undang-undang struktur kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Yang kedua, penubuhan Dewan Rakyat yang merupakan salah satu daripada dua Dewan Parlimen Malaysia. Seperti kita tahu, Dewan Rakyat pada masa kini masih kekal. Apa fungsi Dewan Rakyat? Dewan Rakyat membahaskan belanjawan negara dan membincangkan rang undang-undang. Yang ketiga, wujud dualisme dalam sistem perundangan di Malaysia iaitu sivil dan syariah. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan jenayah, mencuri atau merompak, mereka akan disabit kesalahan di mahkamah sivil. Manakala bagi pasangan suami isteri yang ingin bercerai, mereka akan menyelesaikan masalah mereka di mahkamah syariah. Yang terakhir, pembentukan parti politik berteraskan kaum masing-masing seperti UMNO, MCA dan MIC. Kesan penjajahan British terhadap Tanah Melayu dari segi sosial. Pertama, kemasukan orang Cina dan orang India secara beramai-ramai ke Tanah Melayu. Yang kedua, aktiviti pelacuran yang berlaku di kalangan masyarakat semakin meningkat. Hal ini kerana kemasukannya kaum Cina dan India meningkatkan aktiviti pelacuran di Tanah Melayu. Yang ketiga, pengenalan sekolah-sekolah vernakular Melayu dan sekolah Inggeris. Sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Tamil turut diperkenalkan. Kita boleh lihat pada zaman sekarang, sekolah-sekolah ini masih kekal. Contohnya, kita mempunyai sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Yang ketiga, yang keempat, penduduk Tanah Melayu diperkenalkan dengan tulisan Rumi yang menggantikan tulisan Jawi. Dan terbukti pada zaman sekarang, kita menggunakan tulisan Rumi. Yang kelima, pembentukan masyarakat majmuk. Bagaimana terbentuknya masyarakat majmuk adalah kerana kemasukannya kaum-kaum Cina dan India pada zaman dahulu menyebabkan kita bertolak ansur sesama mereka. Yang terakhir sekali, unsur-unsur barat dapat dilihat melalui seni bina bangunan yang mempunyai ciri-ciri dan reka bentuk moden serta bidang muzik seperti rock, balada, jazz dan sebagainya. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan penjajahan British terhadap Tanah Melayu dari segi ekonomi.
Yang pertama, kegiatan pelombongan dan peladangan getah telah dijarakan secara berleluasa di Tanah Melayu sebelum kedatangannya British. Kegiatan peladangan getah ini tidaklah terlalu meluas. Dan setelah kedatangannya British telah menambah baik dalam segi kegiatan pelombongan dan peladangan getah. Yang kedua, bentuk ekonomi masyarakat Asia Tenggara telah berubah daripada sifat sehari diri kepada sektor berorientasikan perdagangan dan ekspor. Yang ketiga, menggalakkan kemasukan orang Cina dan India untuk memajukan negeri-negeri di Tanah Melayu. Hal ini kerana orang-orang Cina dan India mereka mempunyai kepakaran khusus dalam melakukan sesuatu aktiviti. Contohnya, sebagai contoh, kegiatan pelombongan tertumpu kepada orang Cina dan peladangan getah tertumpu kepada India. Seterusnya, saya akan membincangkan mengapa Tanah Melayu itu dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Yang pertama, dari segi geografi itu sendiri. Kedudukan Melaka yang berada di tengah-tengah laluan di antara timur dan barat menyebabkan pedagang-pedagang asing mudah untuk berniaga. Yang kedua, pokok bakau dan pokok api dijadikan pelindung semula jadi. Yang ketiga, Tanah Melayu terlindung daripada angin monsun. Kesimpulannya, kemasukan orang Cina dan orang India telah memberikan kesan terhadap kehidupan sosioekonomi di Tanah Melayu. Orang Cina dan orang India yang datang untuk memperbaiki kehidupan mereka telah tinggal secara tetap di Tanah Melayu. Tidak dapat dinafikan bahawa orang Cina dan orang India telah memainkan peranan yang penting dalam pembentukan masyarakat majmuk. Mereka terlibat secara langsung dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Tanah Melayu. Kehidupan secara bersama antara kaum di Tanah Melayu telah mewujudkan keharmonian kaum. Terima kasih.